Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi kita pada hari ini ya, murid-murid. Hari ini kita akan menggunakan bahan daripada buku aktiviti pada muka surat 34 ya. Boleh tengok muka surat 34 di sini. Okey. Okey, dan juga muka surat 35 di sebelahnya. Ya. Tajuknya ialah, boleh lihat di sini, boleh bersedia dengan buku aktiviti, dan tajuknya ialah ambil berat terhadap jiran. Ambil berat merupakan satu simpulan bahasa ya, satu simpulan bahasa yang bermaksud kita prihatin ataupun kita mengambil tahu hal-hal yang berkaitan dengan jiran kita. Itu maksud ambil berat terhadap jiran. Okey, fokus pada hari ini adalah pada kemahiran membaca. Jadi cikgu akan membaca dengan petikan ini, dan murid boleh ikut. Bagi yang belum menguasai kemahiran membaca, boleh ikut cikgu. Bagi yang sudah menguasai, boleh dijadikan sebagai latihan untuk memantapkan lagi bacaan. Ya, kita mulakan. Ambil berat terhadap jiran. Asri pulang dari sekolah. Dia melintasi halaman rumah jirannya, iaitu Nenek Fong. Tiba-tiba dia terdengar Nenek Fong sedang mengerang kesakitan. Suara Nenek Fong juga teresak-esak seperti menangis. Oleh itu, Asri masuk ke kawasan rumah Nenek Fong. Dia nampak Nenek Fong terduduk di atas lantai di tepi garaj kereta. Rupa-rupanya kaki Nenek Fong terseliuh kerana terjatuh di atas lantai garaj yang licin itu. Asri memanggil ibunya. Mereka mengangkat Nenek Fong perlahan-lahan. Selepas itu, Asri dan ibunya menyapu minyak angin pada buku lali Nenek Fong. Nenek Fong berasa lega, lalu mengucapkan terima kasih kepada Asri dan ibunya. Okey, begitulah contoh bacaan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Ya, jadi murid-murid boleh mengulang-ulang bacaan itu supaya dapat menambah baik sebutan. Okey, kita pergi kepada aktiviti seterusnya, iaitu tulis maksud kosakata yang berhuruf tebal. Cari. Ada 4 kosakata yang huruf tebal. Okey, 4 yang masih belum buat lah. Okey, kita tengok di sini. Satu, dua, tiga, 4. Okey. 4 perkataan yang huruf tebal. Di mana? Yang pertama, mengerang. Ini dia. Tapi sudah pun ditulis maksudnya. Okey, mengerang maksudnya mengeluh kerana sakit. Okey, ada kesilapan di sini semasa proses salinan.
Jadi huruf H-nya tertinggal. Tapi murid-murid akan rujuk kepada buku aktiviti yang itu lebih tepat. Baik, kita akan cari yang kedua, ketiga dan keempat. Mana lagi yang kedua? Kita dari atas pergi ke bawah. Okey, ini yang kedua. Okey. Murid-murid tuliskan. Yang ketiga. Okey, apabila kita jumpa sahaja kosakata itu, kosakata untuk pengetahuan kosakata ialah perkataan. Okey. Apabila kita terjumpa sahaja kosakata yang berhuruf tebal, terus kita tulis pada tempatnya. Okey, satu lagi. Okey, di sini tadi turun lagi, turun dan jumpa yang keempat. Baik. Seterusnya, apa yang kita perlu buat ialah kita tulis maksud kosakata itu. Baik, garaj, apa dia? Kita rujuk di sini, di dalam petikan. Apa yang kita nak faham, apa maksud garaj? Kita tengok ayat dia. Oleh itu, Asri masuk ke kawasan rumah Nenek Fong. Dia nampak Nenek Fong terduduk di atas lantai di tepi garaj kereta. Maksudnya, di tepi garaj kereta, maksud garaj itu ialah tempat meletak kereta. Kan? Maksudnya Nenek Fong terduduk di tepi tempat meletak kereta. Di setiap rumah, sebelum kita masuk ke dalam rumah, ada satu ruang untuk meletak kereta. Itu dipanggil garaj. Jadi, murid-murid akan tukar warna dulu. Murid akan tulis maksud garaj. Apa dia? Ini contohlah tempat meletak kereta. Okey. Seterusnya, terseliuh. Di sini terseliuh. Rupa-rupanya kaki Nenek Fong terseliuh kerana terjatuh di atas lantai. Ada orang panggil terpeleot. Tak tahulah tu. Okey, terseliuh maksudnya apabila kita terjatuh, sendi ataupun urat kita jadi bengkak dan sakit akibat terjatuh. Pernah? Siapa yang pernah rasa, dia tahulah apakah perasaannya ketika terseliuh. Okey. La ilaha illallah. Hilanglah. Baik, tak apa. Kita sambung lagi. Yang tadi mana? Okey, dah hilang. Minta maaf. Ada kesilapan, tak apa. Kita pergi yang kedua. Jadi mana? Terseliuh. Garaj terseliuh. Kita tulis semula. Untuk yang ketiga, terseliuh kita dah sudah tadi. Kita tulis semula terseliuh. Yang keempat, lega. Baik. Okey. Di sini maksud terseliuh tadi apa? Dia kata sendi ataupun urat yang bengkak dan ataupun sakit akibat terjatuh. Bila terjatuh, kita rasa sakit. Dan sakit itu lama. Itu maksudnya terseliuh. Jadi, kita tulis maksud terseliuh. Mungkin panjang sikit. Jadi, murid-murid boleh kecilkan hurufnya supaya boleh muat ruangnya. Kita tulis maksud dia ya. Sendi atau urat yang bengkak. Kita pindah ke sini.
Akibat tak muat, kita pinjam ruang sikit di sini. Akibat terjatuh. Okey. Yang terakhir perkataan lega. Apa maksud lega? Kan, terlepas daripada nasib malang. Apabila kita ada terlibat dengan sesuatu situasi yang malang, yang tidak bernasib baik, tiba-tiba kita terlepas daripada situasi itu. Contohnya, kita nak berjalan, hendak ke satu tempat, tiba-tiba nampaklah sekumpulan anjing liar di hadapan. Apa perasaan kita? Perasaan kita pada waktu itu semestinya menggelabah, cemas dan takut, kan? Tiba-tiba kumpulan anjing liar itu pergi meninggalkan tempat itu, dan laluan kita yang kita nak lalu tadi menjadi selamat. Apa perasaan kita? Inilah perasaan kita. Okey. Ya, kita berasa lega. Daripada contoh tadi, kita terlepas daripada bahaya itu. Okey. Jadi, untuk maksud lega, kita akan tulis maksud dia. Lega ialah perasaan, ya. Berasa lega. Tengok. Ini form berasa lega. Okey, kita akan tulis maksud dia. Perasaan. Bukan perasaan. Berasa. Terlepas daripada nasib malang. Okey. Jadi, selesailah untuk muka surat ini. Kita akan teruskan dengan aktiviti seterusnya pada muka surat 35. Ya. Pada muka surat 35, iaitu cerita yang baru. Murid-murid boleh rujuk pada muka surat sebelah. Okey, kita tinggalkan muka surat ini. Baik, ini dia muka surat 35. Tajuknya ialah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Juga kemahiran dia ialah bacaan. Kita akan baca dan betulkan sebutan-sebutan. Okey, juga ada latihan untuk kita cari kosakata. Macam tadi dia dah tebalkan hurufnya. Yang ini kita kena cari sendiri. Dan biasanya apa yang kita nak cari ialah kosakata yang sukar difahami. Maksudnya perkataan-perkataan susah, kan? Tapi mungkin ada murid yang bagi mereka semuanya tak susah. Itu sebab kelebihan yang Allah bagi, dia boleh faham semuanya. Bagi murid yang kurang mendapat rezeki itu, okey, kita akan bantu. Bateri dah habis. Kita akan bantu untuk mendapatkan kosakata-kosakata yang sesuai untuk kita tulis maksudnya. Apa yang agak-agak susah? Contohnya, takkanlah kita nak pilih perkataan hujan, kan? Semua orang tahu. Kita akan cari perkataan yang agak sukar ataupun kosakata yang jarang-jarang orang gunakan. Kita baca dulu untuk betulkan sebutan dan intonasi. Kita bermula sekarang. Berat
berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Petang itu, hujan turun dengan lebatnya. Angin pula bertiup kencang. Tiba-tiba, sebatang pokok telah tumbang di hadapan rumah Kaiseng. Ibu Kaiseng susah hati kerana pokok itu melintangi jalan ke rumahnya. Selepas hujan reda, penduduk taman berkumpul di rumah Kaiseng. Bapa Fatih membawa gergaji, manakala Bapa Pravin membawa kapak. Bapa Yong Han pula datang dengan lorinya. Seterusnya, mereka bergotong royong dengan memotong dahan dan ranting pokok itu. Mereka memasukkan kayu-kayu itu ke dalam lori untuk dibuang. Akhirnya, jalan ke rumah Kaiseng dapat digunakan semula. Okey, untuk memantapkan bacaan, murid-murid akan ulang. Paling-paling sekurang-kurangnya ulanglah 3 atau 4 kali. Kan, untuk murid yang belum menguasai bacaan Mairan ini, ulanglah lebih banyak supaya kita dapat membaca. Ulanglah video cikgu, ikut sebutan cikgu. Okey, kita akan pergi kepada aktiviti seterusnya, iaitu kita nak mendapatkan kosakata yang sukar. Okey, kosakata yang sukar dan kita nak tulis maksud dia. Contohnya dia dah dapat di sini satu, iaitu kosakata apa? Perkataan lebat. Maksudnya sesuatu yang banyak. Kata lebat ni sesuatu yang banyak. Betul ke? Lihat. Petang itu hujan turun dengan lebatnya. Hujan lebat. Lebat sesuatu yang banyak. Maksudnya hujan tu banyak. Air hujan yang banyak. Air hujan banyak maksud lebat tu bermaksud air hujan yang banyak. Kalau hujan sikit-sikit, dia panggil hujan tak lebat. Okey. Baik. Kita akan dapatkan lagi 6 perkataan ataupun 6 kosakata dan kita akan tulis maksudnya di sini. Pindahkan muka ke sini. Okey. Kita bermula dari atas ya. Bermula dari atas. Okey, sekejap. Cikgu akan cadangkan beberapa kosakata yang sesuai untuk dipilih. Okey, kita bermula sekarang. Selepas perkataan lebat, cikgu cadangkan untuk kita pilih perkataan ini. Cikgu cadangkan untuk kita pilih perkataan, kalau tadi hujan lebat, ada lagi perkataan ini cikgu gariskan. Okey. Kita tukar warna merah ataupun warna kuning. Kuning boleh nampak kot. Sorry tak nampak. Warna terang lah. Itu dia. Situ. Perkataan kencang. Kencang. Boleh nampak tak? Okey. Satu lagi yang seterusnya, daripada perkataan ini cikgu dapat lihat ada perkataan tumbang, juga ada simpulan bahasa di sini, susah hati. Berapa dah? 1, 2, 3, 4, 3 lagi. Lagi 3. Ada lagi kosakata. Yang ini pun sesuai. Melintangi. Selepas melintangi,
Ada perkataan ini, kalau tadi hujan turun dengan lebat, selepas dia turun lebat hampir-hampir berhenti. Ini perkataannya, reda. Selepas reda, okey, 1 2 3 4 5. Okay, satu lagi, okey, kita pilih yang inilah, bergotong royong. Okey, jadi perkataan-perkataan ataupun kosakata tadi kita pindahkan ke dalam kotak ini. Boleh muat ke tak? Kita cuba ya. Selepas perkataan lebat yang dah ada, yang kedua ialah kencang. Kencang. Kita cuba. Okey, bolehlah. Yang ketiga, tumbang. Yang keempat, simpulan bahasa, susah hati. Yang kelima, melintangi. Yang keenam, reda. Dan yang terakhir, okey, kena kecilkan sikit. Wah, tak muat. Okey, bergotong royong, ataupun kita sambung di bawah sebab mengganggu kotaknya. Mengganggu kotak sebelah, bergotong, tidak berbekas. Bergotong royong. Okeylah, murid-murid boleh rujuk pada teksnya. Yang seterusnya, apa yang kita akan buat ialah kita akan menulis maksudnya. Apa maksud kencang? Kalau air turun dari atas, hujan yang airnya banyak, kita panggil lebat. Kan? Kalau kencang berkaitan dengan angin. Tengok sini. Angin pula bertiup kencang. Betul kan? Bertiup kencang apa dia? Bertiup dengan kuat. Jadi kita akan tulis maksudnya kencang, maksudnya tiupan angin yang kuat. Tiupan maksudnya bertiup. Kalau angin perlahan, kita tak panggil kencang. Angin kencang ialah angin yang kuat. Sebab itulah angin itu boleh menumbangkan sebatang pokok. Sekuat-kuat pokok itu boleh ditumbangkan oleh tiupan angin. Maksudnya angin itu kencang. Baik. Perkataan kosakata yang seterusnya ialah tumbang. Apa maksud tumbang? Kita rujuk di dalam teks. Tiba-tiba sebatang pokok telah tumbang. Boleh bayang pokok, benda yang berdiri tegak, tumbang. Tumbang. Bermaksudnya tumbang ialah benda tegak yang jatuh. Benda tegak, pokok kan benda tegak. Tiang pun boleh, apa lagi? Batang penyapu pun boleh. Apabila kita sandarkan, itu batang penyapu tumbang pun bertepatan dengan konsep tumbang. Okey, jadi maksudnya tumbang ialah kita nak kata apa? Benda tegak yang jatuh. Benda yang tegak, yang lurus. Kita tulis maksudnya di sini. Boleh nampakkah warna hijau? Boleh. Benda tegak yang jatuh atau rebah. Yang jatuh atau rebah. Okey. Bahaya, takut tak muat. Baik, yang seterusnya. Kosakata yang seterusnya ialah susah hati. Apa maksud susah hati? Apabila simpulan bahasa yang ada perkataan hati, ia berkait dengan perasaan. Kita lihat dalam teks, kita rujuk di teks. Ibu Kaiseng susah hati kerana pokok itu melintangi jalannya. Ibu Kaiseng berasa
sedih ataupun kecewa ataupun bimbang ataupun gelisah kerana menghadapi masalah. Apa masalah Ibu Kaising? Jalan untuk mereka gunakan terhalang oleh pokok yang tumbang. Baik, jadi kita akan tulis maksud susah hati ialah berasa bimbang atau gelisah. Berkait dengan perasaan hati, berasa bimbang atau gelisah. Okey. Kosakata seterusnya ialah melintangi ni. Tadi kita dah sebut susah hati. Ibu Kaising susah hati kerana pokok itu melintangi jalan. Apa yang menyebabkan pokok melintangi jalan? Sebab pokok itu tumbang. Okey. Jadi melintangi bermaksud, kita tukar warna sikit, warna biru. Okey, melintangi bermaksud laluan yang terhalang sepenuhnya. Okey, disebabkan ada sesuatu yang menghalangnya, iaitu sebatang pokok tadi. Jadi kita akan tulis maksudnya melintangi di sini. Maksudnya menghalangi ataupun menyekat laluan. Okey, kurang jelas perkataan laluan. Kita kecilkan sikit. Laluan. Okey, L-A-L-U-A-N. Oh, kebas. Baik. Untuk perkataan yang seterusnya, kita lihat perkataan reda atau kosakata reda. Selepas hujan reda, penduduk taman berkumpul di rumah Kaising. Maksudnya, tadi hujan lebat. Selepas hujan reda, baru penduduk boleh berkumpul di hadapan rumah Kaising. Okey, apa maksudnya reda? Reda maksudnya berhenti ataupun sesuatu yang tadi sedang berjalan dan semakin berhenti. Belum berhenti sepenuhnya tetapi mulai tiada. Boleh? Hujan reda maksudnya hujan yang semakin tiada, daripada lebat tadi semakin hilang dan semakin berhenti. Itu maksudnya. Kita tulis maksud reda. Sesuatu yang semakin berkurang. Maksudnya hampir-hampir berhenti. Baik, yang terakhir bergotong royong. Bergotong royong ni kita tahulah, mereka bergotong royong dengan memotong dahan kayu. Masing-masing membawa peralatan kan. Bapa Fatih membawa gergaji, Bapa Yong Han datang dengan lori, Bapa Pravin membawa kapak. Jadi mereka akan bersama-sama melakukan kerja-kerja pembersihan dan pengalihan pokok yang melintangi jalan di hadapan rumah Kaising. Jadi bergotong royong maksudnya bekerja bersama-sama. Okey. Paling senang kerja samalah. Kerja sama ataupun bekerja bersama sama. Baik, aktiviti kita sebenarnya lebih berfokus kepada bacaan. Jadi murid-murid, cikgu harap dapat memantapkan bacaan dengan latihan berulang-ulang.
Jadi untuk kosakata itu hanyalah sebagai satu ingatan untuk kita, maksud di sebalik cerita yang terjadi. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.